Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton-penonton wanita hari ini? Di pertengahan minggu ni, hari Rabu, saya kira mungkin ramai juga dalam kalangan anda yang sibuk buat pelbagai urusan. Ada juga yang ketika ini dah pun merancang sesuatu kerana esok di beberapa negeri juga merupakan cuti umum, Fatin. Betul. Ya, ada aktiviti-aktiviti yang telah pun dirancangkan untuk dilakukan bersama dengan seisi keluarga. Ya, dan bercakap mengenai seisi keluarga ni, ramai dalam kalangan anak-anak kita yang dekat sekolah tu dah kira dah berapa hari lagi nak sekolah sebab dah nak dekat cuti sekolah. Oh, ya ke? Betul, dia menghitung hari sebab peperiksaan pun dah selesai dan sebagainya. Dan apa pun kita harapkan kalau ada perancangan untuk nak balik kampung hujung minggu ataupun apa juga perancangan untuk cuti sekolah ni, rancang sebaik mungkin. Tengok cuaca juga. Betul. Kan kadang-kadang kita tak ramal, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Itu mungkin memberi kesan juga kepada kesihatan kita. Ya, dan banjir juga masih lagi berlaku di beberapa kawasan di pantai timur sebenarnya Malaysia ini. Jadi macam Fatin katakan tadi, kita kena sentiasa cakna dan rancang perjalanan kita dengan sebaik mungkin. Dan ini juga nak kita kongsikan kepada anda penonton-penonton wanita hari ini, dan saya kira ini antara berita ataupun perkabaran yang diikuti oleh ramai dalam kalangan rakyat Malaysia tentang kes pembunuhan Bella ini. Dan pagi tadi kira-kira 50 ahli keluarga Allahyarham Mila Sharmila Samsusah ataupun Bella hadir ke Mahkamah Magistrate Batu Pahat bagi mengikuti pertuduhan kes bunuh wanita berkenaan. Kalau dapat kita saksikan di kaca TV ketika ini, suspek yang didakwa hari ini adalah teman lelaki Bella. Dan ini mungkin siasatan masih lagi dijalankan dan prosesnya mungkin mengambil masa yang lama, dan kita harapkan untuk anda yang mana mengikuti perkembangan kes Bella ini untuk tidak memberi sebarang tomahan ataupun apa-apa pandangan yang boleh memberi kesan kepada siasatan. Tapi apa-apa pun, suka untuk kami di Wanita Hari ini untuk ingatkan diri saya sendiri dan juga anda penonton-penonton wanita khususnya, ini penting juga sebenarnya kalau kita ni duduk seorang ataupun kita sebagai seorang wanita, kita nak keluar ke mana-mana, penggunaan media sosial itu pun penting juga. Janganlah kita update terkini di mana lokasi kita, dengan siapa kita seorang ataupun sebagainya. Dan kalau kadang-kadang kita berjalan, kalau kita duduk seorang terutamanya, kita kena sentiasa kemaskini ataupun bagi tahulah ahli keluarga ataupun rakan-rakan terdekat kita nak pergi mana, apa situasi kita. Itu penting untuk kita sama-sama ingatkan diri kita. Dan kalau kita berjalan di tempat-tempat sunyi, tempat-tempat awam dan sebagainya, jangan kita leka. Kadang-kadang kita ni cakap diri sendiri juga ni. Kadang-kadang sampai nak pergi kereta tu kita sibuk tengok telefon dan sebagainya kan. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati kerana kita tidak tahu apa yang boleh berlaku di sekeliling kita. Keselamatan diri dan juga orang di sekeliling kita haruslah kita titik beratkan. Terutama wanita lah. Kalau kita masuk je kereta tu, terus tutup pintu, lock terus. Ataupun kita pastikan 360 darjah kita tu selamat. Janganlah macam, betul lah, saya tengok itu yang mungkin berlaku dalam kalangan kita alpa sedikit. Tak apa, mungkin ini memberi satu pengajaran juga untuk kita. Dan orang sekeliling juga pentinglah. Kalau kata orang tu duduk seorang dan sebagainya, tanyalah khabar kan. Saya tanya khabar awak kan? Tanya khabar, sihat ke tak sihat ke ataupun buat apa dan sebagainya. Okey, itu tentang keselamatan diri kita. Ini juga kami nak kongsikan sesuatu kepada anda, Fatin, yang mana bagi mereka yang tinggal di sekitar Kuching, Sarawak, pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad ini ada sesuatu yang istimewa bakal kami kongsikan bersama dengan anda. Ya, pelbagai perkhidmatan dan juga informasi yang akan dijalankan, terutamanya produk-produk KWSP yang mungkin anda boleh dapati pada hujung minggu ini sepanjang 3 hari bermula 9 pagi hingga 9 malam, dan juga anda turut berpeluang untuk menyertai pelbagai aktiviti menarik yang disediakan. Antaranya Fiza ada permainan claw machine dan juga berpeluang untuk menang voucher bernilai sehingga RM3,000, dan juga ada popcorn percuma, penampilan khas Cik Mamat Badut, dan juga banyak lagi sebenarnya aktiviti yang akan berlangsung sepanjang 3 hari di Karnival Jom Heboh di Sarawak. Okey, jadi penting ini sebenarnya untuk orang-orang Sarawak jemput datang ramai-ramai ke booth kumpulan wang simpanan pekerja KWSP Dataran di Dataran Perayaan Petrojaya pada 26, 27 dan 28 Januari ini. Okey, yang itu yang paling penting sekali ya. Jadi bagi anda yang di Kuching Sarawak dah 5 tahun kita tak berkunjung ke Kuching Sarawak bersempena dengan Karnival Jom Heboh ini, insya-Allah kami akan terus bersama dengan anda.
Tapi nak tengok kemeriahannya, kita saksikan dahulu bingkisan ini. Jom. Apa khabar orang Sarawak? Si kisah mana yang bekerja kasih kerja kah? Datanglah ke bus kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Bus KWSP kelak ada banyak aktiviti best. Ada game flow machine dan kita orang berpeluang untuk menang voucher bernilai sehingga RM3,000. Selain daripada yang ada juga aktiviti jemputan yang akan bola penampilan khas dan ada popcorn free bagi semua. Tunggu apa lagi? Jom ke Karnival Jom Heboh Sarawak di Kuching pada 26, 27 dan 28 Januari 2024. Jumpa di tahun siang. Jumpa di sana. Saya tak sabar nak pergi. Ya ke? InsyaAllah kami akan jumpa anda di sana. Esok kami akan ke Kuching sampailah ke hari Ahad ataupun Isnin nanti. InsyaAllah. InsyaAllah diberi kesihatan yang baik, umur yang panjang. Kita jumpa di Karnival Jom Heboh Kuching Sarawak. Okey, hari ini kita nak kongsi sesuatu. Ini perkara yang kebiasaannya dan selalunya dikongsikan, dibicara ataupun kadang-kadang kita tak sedar ini juga boleh berlaku kepada diri kita sendiri ataupun dalam keluarga kita sendiri. Sebab kadang-kadang ini antara perkara yang banyak juga berlaku dalam kalangan ibu-ibu. Kadang-kadang ibu-ibu ni dia suka obsesi terhadap anak mereka sendiri kan. Adalah comel-comel anak ibu macam tu kan. So jadi mereka akan sukalah kongsikan sesuatu perkara ini di media sosial ataupun dikongsikan dalam grup-grup perumahan, grup-grup reunion, grup rakan sekolah dan sebagainya. Cuma saya terfikir macam mana agaknya reaksi orang di sekeliling menerima kata obsesi itu terhadap ahli keluarga mereka. Bagaimana sebenarnya untuk kita nak react lah kan. Kita nak macam okey, tapi ini kadang-kadang kalau keterlaluan dia membolehkan untuk kita ada rasa ketidakselesaan untuk bersembang. Okey, saya ambil apa yang awak katakan tentang keterlaluan dan juga ketidakselesaan. Itu kalau ia berlaku pada orang sekeliling. Tapi kadang-kadang ada juga dalam kalangan individu yang obsesi terhadap diri sendiri. Dia rasa dia yang paling terpaling. Dia best. Dia best. Dia terpaling cantik, dia terpaling pandai, dia terpaling funny, dia terpaling segalanya. Mungkin dia obsesi dengan dirinya sendiri. Adakah ini sebenarnya boleh dikategorikan sebagai satu penyakit ataupun itu sebenarnya adalah satu perkara yang biasa saja? Ini yang kami nak dengarkan komen dan juga pendapat anda. Boleh terus kongsikan bersama dengan kami di platform media sosial WHI TV3 di Facebook. Ya, dan insya-Allah kita akan panjangkan kepada dua tetamu kita kejap lagi berkenaan dengan obses dengan diri sendiri. Kita nak tahu obses ni dia sihat ke tak sihat ataupun bagaimana untuk kita sama-sama menangani kalau kita terlalu obses. Orang kata relax dah. Buat pisah. Okay. Kita berhenti berehat seketika. Kami nak kongsikan tentang mungkin tengah fikir-terfikir kan nak cari perabot baru. Kita kongsikan selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Hai, kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Itu yang saya cakap tadi. Mungkin ramai tengah fikir, tahun ni raya kan, nak tukar sofa warna apa, perabot dan sebagainya. Ini kami nak kongsikan bersama dengan anda, bersama dengan Ella Furniture hari ini, sofa raya gaya selebriti. Kalau cakap tentang gaya selebriti ni, mungkin ramai juga yang berkenalan tengok dekat Instagram kan, rumah-rumah artis ataupun selebriti tanah air ni yang menggunakan Ella Furniture untuk perabot mereka. Jadi kalau kita lihat sememangnya Ella Furniture ni memang sinonim lah dan tidak asing lagi dengan selebriti-selebriti tanah air. Antaranya seperti Dato' AC Mizal, Aaron Aziz dan ramai lagi. Tapi apa yang paling menariknya kami nak kongsikan kepada anda adalah tentang sofa anti kotor dan kalis cakar kucing. Miau. Yang ini telah pun membuat ramai artis-artis tanah air dan rakyat Malaysia teruja dan suka tentang kualiti sofa dan perabot yang diperbuat sepenuhnya oleh Ella Furniture sendiri, iaitu diperbuat sepenuhnya di Malaysia. Okey, jadi hari ini kita nak kongsikan tentang sofa ini. Betul ke kalau kucing cari-cari tak koyak dan sebagainya? Ini kita nak kongsikan bersama dengan pengasas Ella Furniture, iaitu Puan Ella Alwi, dan juga kita bersama dengan Datuk Nora Arifin. Assalamualaikum, apa khabar kedua-duanya? Waalaikumsalam. Okey, bukan penonton je teruja, saya pun teruja. Betul ke kalau tumpah air boleh bersih? Betul ke kalau kucing cari tak rosak dan sebagainya? Ini kita nak tanyakan kepada Puan Ella sendiri. Topik kita hari ini tentang sofa raya gaya selebriti untuk tahun 2024. Okey, Puan Ella, kongsikanlah kan apa antara design ataupun tema yang orang suka untuk tahun 2024 ni? Okey, kalau untuk tahun 2024 ni kebanyakannya rumah ni kita dah tak minat dah set yang 3+2+1. Dia orang suka yang more to custom. Tak semestinya kena ambil 3-seater ataupun 2-seater. Macam sini kita bawa 2-seater kan. So kalau rumah kecil, so dia tak adalah rumah tu nampak sama dengan orang lain. And then colour-colour yang macam pastel, colour earth colour, colour putih. Kebanyakannya tahun 2024 ni orang suka sofa yang warna putih.
Warna cerah. Sebab itulah kita datangkan material anti kotor. So tak payah pening. Macam rumah saya sendiri, anak saya tumpah spaghetti ke, tumpah kita panggil kari ke, rendang nanti raya pun just wipe saja dengan air kosong dia hilang. Okay. Wipe dengan air kosong tu boleh hilang? Wipe saja dengan kain yang basah dengan air, just hilang. Tak payah pakai pencuci apa. Okey, sebab kadang-kadang orang risaulah kan balik kerja kotor-kotor, naik pula kaki kat atas sofa tu kan ada pula bekas yang makan apa semua kan. So tak perlu risau sebab material kita dia memang kita panggil easy clean. It come with cat friendly jugalah. Macam yang rumah Datuk Nora. Ada kucing juga. Okey, tadi pun dah katakan tentang easy clean, friendly dan tahun ni temanya lebih ringkas, mudah dan orang kata versatile sesuai sepanjang zaman. Apa nak tanya kepada Datuk sendiri? Kenapa sebenarnya Datuk memilih Ella Furniture ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali terima kasih kepada Ella Furniture. Saya masa mula pindah rumah, memang kita biasalah mencari perabot yang sesuai. Browse cari macam mana entah tak boleh miss Ella Furniture ni. Dan saya bila tengok dia punya design yang menarik, first kali adalah design dia punya design. Bila tengok design and then saya go through colour, cita rasa Ella Furniture ni, itu menarik perhatian saya. Dan bila memang saya pergi sendiri, tengok sendiri, memang orang kata jatuh cinta pandang pertama lah kan. Dan yang paling best macam Ella katakan tadilah, anti scratch kucing tu memang sangat-sangat membantu. Dan juga senang nak basuh, nak cuci. Malum lah kita, saya ada anak, saya ada menantu, saya ada cucu, ada kucing. Jadi memang kita perlukan benda-benda macam tu. So sangat package lengkap lah orang kata. Lengkap. And then design cantik, nampak elegan dan Ella sendiri pun sangat-sangat membantu. Maknanya senang kita nak discuss apa yang sesuai, apa tidak. Okey. Kita ada nak buat demo ke nak tunjukkan kepada penonton kita? Ada actually. Okey, nak buat demo sekarang Okey. Okeylah, sebab kita tak adalah kucing kan. So kita bawa garfu lah dekat sini kan. So ini kita bayangkan ni macam kuku kucing lah kan. Garfu ni saya rasa dah cukup tajam lah kan. So kat mana, kat sini boleh? Boleh. So dekat sini kan, bila kita nak nampak tak tu? Dia tak boleh tau. Dia memang tak boleh. Dia cakar tu tak jadi. Datuk Nora ada bagi saya video yang kucing dia mencakar tu, memang kucing dia tengah macam ni. Licin dia tak ada. Dia tak boleh. Walaupun material ni dia tak akan keluarkan benar. Dia takkan koyak. Tak berbulu. Dan tak berbulu kan. So ini salah satulah kelebihan kelebihan kita punya material lah. Okey. Mungkin Puan Ella juga boleh kongsikanlah kan. Orang semua kenal tentang Ella Furniture yang disuarakan oleh dutanya sendiri iaitu Datuk Isri Nizal. Jadi ada dua showroomnya iaitu Ella Furniture ini. Jadi mungkin Puan boleh kongsikanlah kalau mereka ni di mana-mana saja nak beli Ella Furniture ni, ada tak caranya untuk raya ni? Okey, actually Ella Furniture ni senang sebab kita memang hantar ke seluruh semenanjung Malaysia dengan delivery rate kita panggil yang sangat murah lah, RM180 saja, flat rate. And then kita Ella Furniture kita ada lebih daripada 50 color, 50 design yang boleh di mix match dengan 250 color. So bila nak datang ke Ella Furniture tu ataupun boleh je WhatsApp kita. Sebab untuk dapatkan konsultasi daripada kita punya salesperson lah. Sebab kita banyak color, banyak design. So customer kadang-kadang tak pandai nak memilih. So customer just bercakap je dengan kita punya sales consultant. Diorang akan bantu. Nak mencelah sikit. Tapi kalau kita tengok sofa Ella Furniture ni kan dia made to order kan? Yeah, so macam mana proses tu? Okey, so kita biasanya akan siap dalam masa 3 ke 4 minggu lah. 3 ke 4 minggu and then kita akan delivery lah. Yang paling bestnya Ella Furniture ni, kita ada plan ansuran juga. Sama ada Ion Credit selama 36 bulan ataupun kad kredit kad kita ada 13 bank selama 36 bulan juga. Certain bank sampai 36 bulan. Zero interest. So kita ada juga road tour kita. So soon 26 hari bulan ni kita akan di City Plaza Alostar sehingga saya rasa 4 hari sehingga 26, 27, 28, 29 hari bulan. And then kita continue KB Mall 1 hingga 5 hari bulan Februari ni. So bolehlah kalau nak datang nak swipe kan. Tak boleh datang ke Bukit Jerutu ataupun JB kan. So boleh datang. Boleh swipe je. Boleh swipe. Ada tak ada yang ketinggalan, semua orang boleh pakai
Ella Furniture ni. Sedikit ringkasnya tips daripada Datuk sendiri kepada penonton-penonton ni untuk memilih perabot. Memang bagi saya kita tak nak pening kepala. Jadi kalau nak hari raya ni memang pergilah ke Ella Furniture. Berbagai desain-desain menarik, warna-warna menarik dan sangat praktikal untuk seisi keluarga. So Ella Furniture pilihan saya. Ella Furniture pilihan Datuk Nora, pilihan untuk seisi keluarga. Okey, kita dah kongsikan tentang konsepnya, temanya, fabriknya dan tak rosak kalau dicakap kucing dan sebagainya. Akan kami bawakan kepada anda dari masa ke semasa bersama dengan Ella Furniture ini. Tapi sebelum tu kami nak kongsikan kepada anda tentang topik yang bakal kita bawakan pada hari ini. Kami nak kongsikan sesuatu kepada anda. Kita saksikan. Kepada wanita-wanita yang selalu terlihat kuat, dengar ni. Sesekali berbanggalah dengan diri sendiri walaupun satu dunia tak pernah menghargai. Sebab di setiap perbuatan pasti ada balasan dan di setiap sabar pasti ada ganjaran. 5 tanda seorang narsisis. Yang pertama, dia rasa superior, sentiasa betul, sentiasa teratas, sentiasa menang. Yang kedua, dia mahukan perhatian setiap masa. Yang ketiga, perfectionist. Mana ada benda perfect? Yang keempat, dia nak kawal semua benda. Dan yang kelima, kurang bertanggungjawab. Selalu nak salahkan orang. So, adakah anda seorang narsisis ataupun anda ada kawan seorang narsisis? Adakah anda obsesi ataupun anda ada kawan? Ini kita nak bincangkan hari ini. Kita nak bawakan berkenaan dengan obses terhadap diri sendiri. Kita ada 2 tetamu kita di studio. Kita nak perkenalkan di sebelah Fiza, tidak lain dan tidak bukan. Kita bersama dengan Mimi Fly. Apa khabar Mimi? Alhamdulillah sihat. Perkembangan terbaru? Apa khabar Fatih? Baik. Okey, dan kita bersama juga dengan Dr. Nasruddin Subhi, Ketua Pusat Pemerkasaan Remaja, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UKM. Doktor sihat? Betul. Sehat Alhamdulillah. Ceria je doktor. Okey, doktor, kalau kita cakap tentang obses dan juga Mimi, kita biasa dengar orang sebut ataupun kita pun biasa sebut tentang obsesi. Tapi ini apa yang dikongsikan dari Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Obsesi ini maksudnya sesuatu yang sentiasa mengganggu dan menghantui fikiran seseorang yang ataupun segera dapat ditangkap, macam contoh keadaan yang terlalu memikirkan sesuatu. Okey, tapi macam mana sebenarnya kita nak kongsikan kepada penonton kita pemahaman yang lebih ringkas ini, apa sebenarnya obsesi ni? Okey. Alright. So obsesi ni adalah satu perkara yang mana seorang itu terlampau fixated, orang katakan, tentang sesuatu. Mungkin dia boleh jadi perkara. Katalah kalau selalunya macam perempuan selalu diasosiasikan dengan kasut ataupun handbag. Kan? Boleh dan mungkin kita kepada seseorang, you can also fixated kepada seseorang. Maknanya kita rasa macam kita suka sangat dekat orang tu and then kita tak boleh move on, kan? Hari-hari kena tengok muka orang tu dan sebagainya, ya kan? And mungkin juga sesuatu perkara, so this can be a variety of things yang mana orang itu boleh obses dengan. So maknanya obses ini adalah sesuatu yang in a sense, tadi saya ada chat sikit dengan Mimi tadi, kan? Obses kalau dalam keadaan yang sedikit yang boleh terkawal lagi, ada kalanya dia boleh memberikan motivasi yang baik untuk kita kejar sesuatu, kan? So kalau misalnya kita ada itu, then it's good. Tapi kalau misalnya dia macam mandi tak basah, tidur tak lena, memikirkan sesuatu benda itu, dan dia jadi sesuatu yang memudaratkan dan perlu, saya rasa, dapatkan sesuatu rawatan, which will go later on. Itu macam mandi tak, makan tak kenyang, mandi tak basah, tidur tak lena, tu macam cinta ke? Okey, kita nak tanya. Memang Mimi setuju sebab Mimi rasa obsesi ni dia ada peringkat dia. Tapi tak semestinya kalau obsesi tu peringkat, misalnya peringkat yang macam kalau kita nak dapatkan sesuatu, maksudnya kita nak tukar cara hidup kita, nak tukar lifestyle kita mesti ada sedikit obsesi dengan diri sendiri. Sebab kalau tidak, macam mana kita nak kenal diri kita kalau kita tak ada that obsession? Kalau tidak, kita just stay dekat comfort zone je. Yang comfort zone ni dia satu tempat yang bahaya kalau kita nak berubah. So in a way kita kena jadi obses sikit, tapi yang berlebihan tu memang jadi narsisistik Obses yang positif. Kita ambil apa yang Mimi katakan tadi, kan? Okey. Dan saya setuju juga sebenarnya. Kalau yang sedikit tu mungkin dia boleh membina untuk, kan kita cakap love yourself. Maksudnya kita berkeyakinan untuk diri kita, memajukan diri kita. Tetapi doktor, ada juga mungkin segelintir dalam masyarakat kita ni yang terlalu obses. Mungkin ada orang kata kebaikan daripada diri dia, tapi sehinggakan dia merendah-rendahkan orang lain. Itu bagaimana kita nak lihat tu? Kalau yang tahap sampai obses dan merendah-rendahkan
merendahkan orang lain itu dia mungkin sudah escalate kepada contohnya macam ciri-ciri seorang yang narsistik seperti Mimi kata tadi tu. Ya, sebabnya kalau misalnya dia sampai ke peringkat itu, dia cannot be bothered orang cakap tentang apa perasaan orang lain terhadap terhadap perkara tersebut. Ya, ibaratnya macam dulu kita pernah dengar orang cakap, okay, I don't want to hear what you say, just talk to my hand. Kan? Benda-benda yang sampai ke tahap macam tu kan. So macam dia menjatuhkan air muka maruah orang lain kan. So which is something yang sebenarnya tidak elok kalau kita praktikkan dalam budaya kita masyarakat timur lah pada saya. Okay. Tapi kita nak tahu juga, kalau cakap tentang obsesi ni, macam kita perlu ada sedikit obsesi terhadap diri kita sendiri. Mungkin kita lebih panggil kepada keyakinan lah keyakinan diri, sebab kita kena yakin dengan diri kita. Yes, that is a better word sebenarnya. Maknanya kita yakin pada diri kita, because bila kita yakin pada diri kita sendiri itu memberi, orang yakin pada diri sendiri, dia still boleh menerima kritikan daripada orang. Tetapi kalau orang yang sampai ke tahap narsistik, dia tidak boleh menerima kritikan daripada orang. Apa yang dia kata saja yang betul. Okey. Kita bercakap tentang konteks pada diri kita sendiri, tapi mungkin kita nak tanya, kita lari sedikitlah. Mimi sebagai seorang selebriti, kadang-kadang kita bersyukur kerana menjadi orang di hadapan ataupun selebriti ni, kita akan menerima pelbagai pujian, sokongan, tidak terkecuali komen-komen mahupun kecaman. Tetapi pernah tak berhadapan dengan situasi di mana ada individu-individu ini yang terlalu obses dengan apa yang dilakukan oleh Mimi sendiri? Rasanya untuk orang obses dengan diri Mimi tu, Mimi tak boleh nak tangkap sebab Mimi tak tahu. Kadang-kadang ada orang dia DM kan, dia macam saya suka sangat awak ni begini-begini. Macam tu ada. Tapi bagi Mimi, itulah bila kita dah tahu, kita dah selalu dapat terima mesej-mesej macam tu. Dia buat Mimi realise tau yang macam kadang-kadang orang ni obses dengan something sebab dia tak peka dengan diri dia. Dia tak kisah pasal diri dia, dia cuma kisah pasal orang lain. So itu pun macam bagi Mimi satu tahap di mana, sebab tu Mimi cakap pasal apa salahnya untuk obses sikit dengan diri sendiri. Apa yang kita rasa, apa yang kita nak, apa jenis mutu yang kita nak ada dalam diri kita, instead of kita sibukkan pasal orang. Sebab kadang-kadang kalau Mimi perasan, banyak orang lebih gemar pasal sibukkan hal orang, jaga tepikan orang, sebab dia tak pernah ambil masa untuk really fokus, bukan obses tau, really fokus. So kadang-kadang bila orang panggil sesetengah orang tu, kau ni self-obsessed lah, tapi sebenarnya mungkin itu hanya dilabel sebagai self-obsessed, padahal orang tu dia nak lebih fokus pada diri dia. So bagi Mimi selalu terima benda tu, sebab tu Mimi rasa macam dia lebih kepada Mimi lebih gemar bila Mimi post something pun, Mimi lebih gemar kepada orang untuk cuba terapkan lebihkan self-care untuk diri mereka juga. Itu yang kita panggil tadi lebih kepada keyakinan diri dan menyayangi diri sendiri. Betul. Kan? Tapi ada juga dalam kalangan masyarakat ataupun individu-individu, apa mereka terlalu obses terhadap diri mereka sendiri, mereka menidakkan pandangan ataupun menidakkan perasaan orang-orang lain yang mana mereka merasakan diri mereka ini adalah yang terbaik. Ini kita nak kongsikan selepas ini bersama dengan doktor. Tapi sebelum itu, Fatin, kita nak dengarkan juga pandangan rakan-rakan kita di luar sana berkenaan topik kita, obses kepada diri sendiri. Jom. Okey, pada pendapat saya, perkataan obses tu pun adalah perkataan yang agak strong kan, dan anything pun not good in excess. Maksudnya bila dah obses tu, it's not healthy. Tapi macam kita ada interest on ourselves, as long as it's healthy, yang macam taklah terlalu overconfident or macam tak menerima pendapat orang lain, as long as kita ada tahu deadline, okey. Tapi kalau dah terlampau macam rasa kita je yang betul and obsess everything kan, when risaukan diri sendiri, then it's not okay. Saya rasa okey je kot, as long as you tak obses dengan orang yang tak boleh you obseskan. Contohnya macam bini orang ke someone's orang punya lah, senang cerita orang punya. Obses dengan diri sendiri okey, so that kita akan perbaiki dekat diri kita yang kita tak suka lah. Contohnya kalau kita tak, badan tak cantik, kita naikkan badan kita. Kalau kita tak berapa cantik atau handsome, kita handsome kan dah cantik kan. Pada pendapat saya, orang yang obses dengan diri sendiri ni kadang-kadang dia bahayalah untuk diri dia sendiri juga, sebab kadang-kadang dia tak dapat nak terima pendapat orang lain and dia hidup dalam dunia dia sendiri. Boleh nak obses dengan diri tapi tak terlalu obses lah.
Taklah obses sangat. Macam biasa-biasa je. Okeylah. Tak narsisistik lah. Sebenarnya nak cakap obses diri sendiri ni tak. Tapi kita tengok juga cermin. Tipulah tak tengok cermin kan. Sebab orang pun kata cermin lah diri sendiri. Kita pun cermin lah diri sendiri. Kita cermin diri sendiri tu bukan apa. Kadang-kadang kita tengok badan mana yang kurang semua. Kita tambah sikit. Sebab nak obses diri sendiri pun tak guna juga. Okey, tapi saya faham, tapi saya faham juga apa yang Mimi katakan, beri sedikit keutamaan kepada diri sendiri tapi tak keterlaluan. Tapi kalau kita bercakap mengenai keterlaluan ni, doktor, bagaimana kalau kita melihat dalam masyarakat kita kan, kita berdepan dengan mereka yang obsesinya terlalu tinggi, confidence level dia tinggi. Cara kita nak bersembang pun kita tak selesa, kita nak mendekati pun tak selesa. Bagaimana agaknya? Mungkin di luar sana mereka berdepan dengan individu sebegini. Okey, it's agak-agak boleh dikatakan agak complicated jugalah ya isu itu sebenarnya, sebab ada saja individu sebegini dalam halayak kita dan kita terpaksa berdepan dengan mereka. Cuma kita sebagai katalah sama ada kita adalah sahabat, kalau misalnya kita sahabat dan kalau selagi mana kita boleh tegur dan kita tegur kan atas dasar kita sayang sahabat kita itu kan. Kalau misalnya kita just macam kita tak kenal orang tu dan kita rasa macam cannot be bothered, sebab kita at the end of the day kita kena jaga kesejahteraan diri kita supaya kita tidak terpengaruh dengan vibe yang itu. Sebab itu adalah vibe yang tidak sihat kan. So kita bawa pula ya. Yes. So Mimi cakap potong. Mimi cut tie je kalau macam dia tak penting. Kalau Mimi rasa dia ni punya energi memang lebih memberatkan, lebih rasa macam kita pun jadi macam berat juga sekali dengan dia. Kita kita pilihlah kehidupan dan kebahagiaan kita lah. Kita kena asertif. Ayatnya, perkataannya adalah asertif. So maknanya kita kena bijak memilih akan apa yang baik untuk diri kita dan apa yang tidak baik untuk diri kita. Dan kita jangan mudah terpengaruh lah, sebab sekarang ini bila kita ada gadget, handphone kan, so everything disajikan kepada kita. Nak tak nak, jadi kita kena pandai memilih bagaimana. Adakah social media create kita punya obsesi ni? Soalan yang baik. Soalan daripada panel pula pada. Itu yang tanya Tapi memang betul, Mimi rasa benda ni pun boleh jadi sebab kalau kita tengok scroll phone balik-balik and then maybe kita create sendiri obsesi tu datang sebab kita tengok apa yang orang ada. Betul. Contohnya macam ini yang saya kata kongsikan dari awal tadi. Kadang-kadang macam ibu bapa kan dia meletakkan macam anak daripada kecil lahir dan sebagainya. Sebenarnya kalau kadang-kadang dari satu sudut lain pula kita fikirkan dari aspek keselamatannya. Kemudian kadang-kadang obsesi terhadap barangan tadi, barangan berjenama, kasut berjenama dan sebagainya. Dia apa yang dikongsikan oleh individu tersebut mungkin sekadar hobinya, tapi dia mungkin boleh mewujudkan rasa obsesi daripada pihak lain. Macam mana sebenarnya ini yang kita nak kawal supaya kalau tidak dikawal, dia boleh menjadi kepada satu kemudaratan yang lain seperti yang doktor katakan tadi. Bagaimana doktor? Okay. So berbalik kepada isu itu tadi, katalah kalau misalnya dia untuk mengawal itu kita kena tahu apa yang kita nak. Kan kita kena tahu apa yang kita nak, sebabnya kalau misalnya kita tak tahu apa yang kita nak tu, then it can simply go overboard. Dan seperti mana yang awal tadi Mimi cakap tentang social media, social media itu memang sebenarnya boleh memberikan pengaruh yang negatif. Sebabnya katalah kalau misalnya orang yang insecure pada diri sendiri, dia boleh jadi orang yang akan mudah bersifat contohnya obses dan seterusnya narsisistik, sebab dia nak portray diri dia yang lain daripada apa yang jadi orang lain daripada dia punya insecurity tu tadi. Saya suka apa doktor katakan tu, insecurity. Dia tak yakin dengan diri dia sebenarnya. Fragile ego dia. Jadi nak menutup kekurangan dan kelemahan tu, dia menjadikan diri dia seolah-olah lebih baik, lebih bagus daripada orang di sekeliling. Dia letak tembok tu di situ. Maksudnya it can be like that. Maksudnya tak realistik lah. Maksudnya dia cuba untuk ada dua kata identity. Dia punya real self dengan ideal self tu is two different things. So dia makin lama makin jauh, Dan benda tu boleh create depression kan. Kalau real self dengan ideal self tu dia banyak tindanannya, so maknanya dia congruent. So regardless of katalah orang kritik contohnya macam sorry Mimi, rambut you merah sangatlah kan. Kan. So I tak sukalah rambut you merah kan. Tapi kalau Mimi is okay with
with kritikan itu okey tak apa, I am fine with it. Semua orang ada persepsi masing-masing, ada preference masing-masing, tapi this is who I am, this is my image at the moment. Hujung-hujung Mimi jawab, why not? Terima kasih. Macam tu je. Tapi sebenarnya apa yang doktor terangkan ini ada perbezaannya, bahawa insecure dengan sayangi diri sendiri dan juga keyakinan diri itu ada dua perkara yang jauh bezanya. Okay, jadi kalau macam Mimi sendiri, bagaimana sebenarnya kita nak memahami bahawa obsesi itu kadang-kadang memang tidak membawa masalah, tapi kalau berlebihan, keterlaluan, dia akan membawa mudarat. Macam mana Mimi kontrol perkara tersebut? Bagi Mimi set time. Misalnya Mimi set time macam Mimi nak 2 bulan. 2 bulan fokus on Mimi punya pemakanan, fokus on Mimi punya buku, Mimi nak baca apa. Ni semua akan create new version of Mimi. Macam tu kan? So Mimi create ni. Tapi bila dalam masa 2 bulan tu ada distraction. Maksudnya ada orang macam, Mimi jomlah makan benda ni. Jomlah kita pergi makan benda ni. Jomlah pergi bercuti. Mimi kena kuat dan yakin, kata tak boleh sebab 2 bulan ni dia didedicate. Walaupun kalau orang tu kata lebih berdisiplin. Mimi sangat obses. Mimi sangat obses dengan dia, bagi dia. Tapi bagi Mimi, kalau Mimi dah set timing tu untuk Mimi punya, untuk Mimi develop mutu prestasi Mimi sebagai Mimi kan. So kalau Mimi nak create version Mimi yang baru di mana Mimi nak dapatkan different result, Mimi tahu Mimi kena focus on myself. And Mimi bagi myself time. And time tu memang walaupun ada dugaan dan cabaran orang nak cuba larikan Mimi daripada fokus Mimi akan kena yakin dan kena macam that's it, 2 bulan ni macam tu. So bagi Mimi itu cara Mimi kenal diri Mimi. Dan kita, bagi Mimi, kita cuma boleh kenal orang lain sedalam mana kita boleh kenal diri kita. Maksudnya kalau kita macam jenis yang suka bercakap negatif dengan diri sendiri kat dalam ni, kan sentiasa kalau kat dalam ni asyik pijak diri sendiri je, asyik berkasar je dengan diri sendiri, macam itulah kita dengan orang lain. So macam kalau Mimi start jadi macam be kind, macam just more jadi lebih kepada jadi best friend diri sendiri, dari situ bila kita ada orang atau kawan-kawan kita yang ada problem ke apa, kita pun jadi macam faham. Macam dari situ kita boleh relate, sebab kita hanya boleh faham orang lain dari sedalam mana kita boleh faham diri kita. And kita kena spend time untuk betul-betul kenal kita suka apa, kita tak suka apa. So dari situ Mimi rasa kita develop satu energi ni yang di mana insya-Allah memang Mimi rasa itu sentiasa berlaku. Kawan-kawan yang betul-betul man untuk kita, semua akan datang keliling kita. Dia just attract benda tu tau. Betul. Dan dalam proses tu, kawan-kawan yang rapat dia akan faham situasi. Dan kawan-kawan yang tak betul, dia terbelah. Dia just semula jadi hilang, semula jadi natural. Tak payah susah-susah. Ada komunikasi yang mungkin menyakitkan apa kan? Okey. Okey, kita nak baca juga komen ini daripada penonton kita, Natira. Kata Natira, obses atau taksub kepada diri sendiri berpunca daripada tidak mahu muhasabah diri yang kita ni hanyalah hamba yang tidak punya apa-apa. Diri kita yang semua yang kita ada hanyalah pinjaman daripada pencipta. Untuk mengelakkan daripada obses kepada diri sendiri, berpijaklah di bumi nyata. Ini ada sedikit sebanyak kena apa yang Mimi cakap tadi tu. Saya suka juga komen daripada Izul DM ni. Dia kata confident itu perkara yang perlu, tapi yang tak boleh adalah terlalu confident. Dia dah hashtag lagi. Dia kata janganlah over. Okey. Ini yang kita katakan tadi. Doktor dah kongsikan dari awal tadi kan. Apa-apa pun dia kena ada titik tengahnya lah. Kita tak boleh melebihi daripada perkara yang diri kita tak mampu. Sebab kita bercakap dalam kehidupan yang nyata ni, kita ni berada di bumi bukan kita seorang. Betul. Kita dikelilingi dengan orang di sekeliling kita. Jadi kita kena santuni perasaan, pandangan, harapan, impian setiap yang ada di sekeliling kita. Jadi doktor, yang kita nak kongsikan kepada penonton kita hari ini, kadang-kadang mereka fikir ni, doktor, salah ke kalau saya ini ada obsesi? Saya sakit ke kalau saya ada obsesi? Mungkin itu persoalan yang bermain di minda mereka, doktor. Okey, so dari awal kita dah sebut pasal benda ini. So kalau misalnya dia tidak mengganggu gugat orang lain dan dia tidak mengganggu gugat kesejahteraan diri dia, okay, mengganggu gugat kesejahteraan diri itu ada kalanya orang tak realise kan pada diri kita. Tapi kalau misalnya kita dah start dapat komen daripada orang sekeliling, kita kena listen to them kan. So maknanya kalau misalnya macam tu, then is something yang sebenarnya kita perlu cakna dan ambil berat.
ya, dan kita perlu perbaiki diri kita lah, kembali kepada muhasabah tadi kan. Ada penonton maklumkan, muhasabah itu adalah satu yang perlu, ya. Cuma ada kalanya, ya, this is all selalunya orang cakap pasal hidayah kan. Kita boleh nasihat orang as much as we want, tapi ada kalanya kalau hidayah tu tak turun, dia tak sampai juga, kan. So but kita sebagai orang yang mungkin prihatin, kita jangan cepat putus asa untuk menasihatkan individu yang sebeginilah. Sebabnya it goes back to apa yang Mimi katakan tadi, kawan, kan. So kawan yang sejati itu adalah kawan yang boleh menegur sahabatnya sekiranya dia nampak sahabatnya itu berada dalam keadaan yang tidak baik, tidak sihat dan sebagainya. Betul. Dan kawan yang sejati juga ada keterbukaan untuk menerima teguran, Doktor. Betul. Awak kena tegur saya, tak kurang obses terhadap kasut dan sebagainya. Dia dah nampak ada ciri-ciri sikit. Obses je. Okey. Tapi Mimi pernah ada pengalaman ke orang di sekeliling kawan-kawan ke dalam industri sendiri yang macam memang kita tengok dia, kita rasa tak selesa, yang kita yang macam tak apalah. Ya. Obses dengan diri sendiri. Yes. Dia bukan nampak macam dia obses. Yang ni yang paling best ni, kita tak perasan. Kita kena kenal lama-lama baru tahu. Kita kena tengok dah lama kenal dia baru macam, weh. Kau alamak datang masuk circle tu. Tapi dia bukan pasal obses. Dia bila obses tu, kita boleh terima lagi bila kita tahu kawan kita obses. Tapi bila kita, macam doktor cakap tadi, bila dia dah sampai level narsisistik tu, kita jadi macam apa saja kita nak cakap, dia tak boleh nak terima, dia deny kita punya feelings, dia tak valid pun kita punya feelings, semua dia invalidate, dia tolak tepi. Lepas tu dia selalu rasa dia betul, and every time kita tegur dia akan sentiasa rasa macam nope, aku betul. Dia sentiasa akan bergaduh supaya nak tunjuk yang dia menang. Dia akan sentiasa menang pergaduhan. Dia bukan nak berbincang, dia hanya nak bergaduh. Itu memang level yang kita memang kena potong. Okey. Baik, apa yang Mimi katakan tadi dan juga apa yang doktor kongsikan dari awal tadi, saya kira dah pun menjawab persoalan tentang topik kita hari ini. Tak salah ada obsesi itu, tetapi kita jangan berlebihan supaya ia tidak mengganggu-gugat kehidupan kita, doktor, ya. Dan apa-apa pun kalau macam obses terhadap macam barangan tu sikit-sikit tak apalah. Dimaafkan sampai berhutang. Orang kata berbelanja mengikut kemampuan diri sendiri. Reward. Tak keterlaluan. Okey. Baik. Dan terima kasih kita nak ucapkan Mimi dan juga doktor atas perkongsian berkenaan dengan topik obses kepada diri sendiri. Kita harapkan untuk hari ini hari yang lebih baik untuk kita bukanlah nak tengok cermin kita nak obses ke tak obses, tapi kita kata kawallah muhasabah diri tu. Okey. Ada perbezaannya antara obses dan juga yakin dengan diri sendiri. Kita tahu bezakan tentang perkara itu. Kita nak berehat dahulu seketika, terus hantarkan komen anda. Hujung nanti jika berkesempatan kami akan bacakan tentang obsesi anda. Ya, selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Baik, kita nak kongsikan berkenaan dengan bagaimana untuk kita menjaga usus untuk kita kekal sihat sentiasa. Dan kebanyakan kita ni cuma tahu kepentingan usus hanyalah untuk penghadaman dan juga pencernaan. Tapi sebenarnya ramai yang tak tahu usus merupakan salah satu organ yang utama dan juga ia boleh membantu untuk awet muda. Ini sesuai lah untuk ibu-ibu di luar sana. Dan hari ini saya nak perkenalkan tetamu istimewa kita iaitu Datin Sumitra Ramachandran selaku Ketua Pegawai Eksekutif Nutra Sdn Bhd. Apa khabar, Datin? Khabar baik. How about you? Wow, cantik Datin. Baik, alhamdulillah. Okey, dan kita nak bertanya juga kepada Datin. Kalau kita bercakap mengenai usus ni, apa sebenarnya kepentingan usus untuk kita cantik dan bagaimana sebenarnya organ usus ni dapat membantu untuk kecantikan satu awet muda? Tak cukup ke pakai krim dan sebagainya, Datin? Okey. Pakai krim ini sebenarnya untuk luaran, okey, untuk kita jaga luaran. Tetapi sebenarnya kecantikan ni bermula daripada dalaman kita. And penjagaan usus ni, kalau kita tengok dalam usus kita dia akan ada bakteria baik dan also bakteria jahat. Bila keadaan bakteria jahat semakin bertambah, itulah keadaan di mana kita kenali sebagai gut dysbiosis. So gut dysbiosis ini akan mengganggu kesihatan kita and dia akan menyebabkan sel-sel tersebut tak berfungsi. Sebab tu kadang-kadang you cuba macam ambil banyak suplemen, banyak vitamin, but then tak ada kesan langsung. And kalau tak ada kesan selepas you ambil suplemen, ini menunjukkan bahawa usus kita tiada dalam keadaan yang sihat. Okey. Tapi selain daripada penghadaman, pencernaan dan juga kecantikan lah, Datin, apa lagi sebenarnya fungsi-fungsi yang kita nak pastikan untuk kebaikan dalam usus ni sentiasa sihat?
Okay, first of all, like kita punya lifestyle, amalan kita setiap hari, you kena pastikan that you minum air yang secukupnya. Okay. So air yang secukupnya ni, you have to urinate 7 to 9 times daily. Okay, that's the most ultimate one. And second, you kena jaga usus dan hati. Kita nak jadi cantik, skin kita nak putih. Lepas tu kita pergi try produk-produk dekat luar. Sedangkan kita punya usus and kita punya hati boleh menghasilkan minerals yang sepatutnya untuk diri kita sendiri. So you start with that amalan first. Ketiga, you kena exercise as usual. Jadikan rutin. Yes, jadikan rutin. Okey, tapi Datin, tadi Datin ada sebut berkenaan dengan produk Nutra Fiber D+. Jadi kita nak tahu jugalah apa antara kelebihan produk ini dan bagaimana sebenarnya fiber dan juga fiber yang ada di luar sana. Kita nak tahu antaranya. Okay, actually this is Nutra Fiber D+. Kalau Nutra Fiber D+ ni, first ini merupakan produk daripada Farmasi Everlife. Farmasi Everlife actually sudah 20 tahun. And dalam perjalanan 20 tahun ni, kita dapat tahu that punca kepada penyakit kita bermula daripada usus dan hati. And this is formulated with fiber, prebiotic, milk thistle dan juga dandelion root. Ini merupakan kelebihan dia. Tapi bagaimana untuk kita nak amalkan ataupun nak jadikan sebahagian daripada rutin kita, Datin? Senang aja. Setiap malam 1 jam sebelum you tidur, masukkan 120 ml of air. Lepas tu masukkan aja Nutra ni ke dalam. Sebelum tidur? Sebelum tidur. 1 jam sebelum tidur. Ini merupakan amalan yang biasa you kena lakukan. Okey. Dan lepas tu kita akan shakekan dia lah. Shakekan dia je. Okey, mudah dan cepat. Ya, mudah dan cepat and you can get about 12 grams of fiber just through Nutra Fiber D+. Okey, dan mungkin Datin boleh tunjukkan juga kepada penonton bagaimana cara untuk kita nak ambil pengambilan dia, kita lakukan sebelum tidur dan apa lagi yang mereka perlu tahu selain daripada itu. Okey, kalau you nak menjaga kesihatan kulit you sekarang ni, apa yang you perlu tahu adalah first of all, you kena minum air yang secukupnya sehingga kencing 7 hingga 9 kali dalam masa 24 jam. Kedua, amalkan Nutra Fiber D+ 1 jam sebelum you tidur, and disebabkan you are concerned about your skin, so waktu tidur you kena jadi macam sebelum pukul 11 malam. Sebab 11 malam adalah waktu terbaik di mana usus dan hati kita akan berfungsi dengan lagi optimum. Dia lagi optimum pada waktu tersebut. And ketiga, pastikan you buat teknik pernafasan yang betul. And keempat, you kena berpeluh. Kelima, amalkan intermittent fasting ataupun berpuasa secara berterusan. Tapi Datin nak tahu jugalah, ini mungkin penonton pun nak bertanyakan, kategori mereka yang boleh mengamalkan Nutra Fiber D+ ini daripada umur berapa ke umur berapa? Okey, 5 hingga 7 tahun mereka boleh amalkan setengah sachet, and 7 tahun dan ke atas boleh amalkan 1 sachet. Kalau mereka merupakan dialysis patient, you are not allowed to consume Nutra Fiber D+, and pregnancy 3 months and above. Dan di mana perlu nak dapatkan, Datin? Okey, you all boleh dapatkan dalam www.nutra.com ataupun you all boleh join TikTok Farmasi Everlife untuk more information. Okey, baik. Tapi kita nak sembang-sembang juga dengan Datin. Kalau kita menyebut berkenaan dengan Nutra Fiber D+ ini, antara bahan-bahan asas yang sebenarnya itu yang membantu untuk kita lebih sihat, lebih cantik dan dapat membantu dari segi penghadaman dan juga pencernaan kita. Ya, because kita tengok ramai yang macam nak detox. Actually, your organs can do your own detox, you know. Especially you punya hati, you punya usus dan juga your skin. So you just berikan makanan yang betul kepada usus dan hati you, dia akan start untuk rejuvenate dia punya cells. Okey, secara kata naturalnya lah. Ya, betul. Okey, dan mungkin Datin nak ada sebarang nasihat ataupun tips untuk penonton di luar sana untuk mengamalkan Nutra Fiber D+ ini. Okey, untuk wanita di luar sana yang nak kulit yang cantik, yang kulit sihat ni, pastikan anda start dengan penjagaan dalaman iaitu usus anda. And usus ini bukan sekadar untuk membuang sahaja, pastikan usus kita ada fiber, prebiotics and probiotics yang secukupnya, dan juga pastikan kita dapat tidur yang secukupnya. Tidur yang secukupnya, dan tadi Datin dah minum air secukupnya, dan juga jangan lupa amalkan Nutra Fiber D+. Dan mungkin mereka nak tahu juga antara selain daripada kita nak menjaga ataupun kita ambil ini sebagai salah satu bahan untuk membantu kesihatan kita, apa lagi mungkin gaya hidup yang mereka boleh lakukan, Datin? Just make sure that they have to exercise daily. And breathing technique. Breathing technique adalah sangat penting. So pastikan amalkan Nutra Fiber D+ and follow the 5 scheme yang telah saya ajarkan, daripada you kencing, you kena berpeluh and everything.
Okey, 5 bahan utama untuk kesihatan usus. Okey, cukup penerangan dan juga perincian daripada Datin Sumitra Ramachandra selaku Ketua Pegawai Eksekutif Nutras dan Berhad. Terima kasih banyak-banyak Datin atas perkongsian dengan penonton di Wanita hari ini. Baik penonton, kita nak berhenti rehat seketika. Sekembali selepas ini kita akan bergabung semula bersama dengan Fiza. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita hari ini. Okey, kami santuni komen-komen anda yang menghantar komen tentang topik kita pada hari ini. Walaupun anda tak ada di sini, tapi anda tetaplah menghantar komen-komen anda bersama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak. Okey, ini satu komen kita nak baca daripada Kamarul Farhan Afnani. Obses perlu ada, tapi perlu pandai menguruskannya di alamat yang betul. Wah, obses ada alamat lah. Oh, ada alamat. Pandai bosman tu. Di alamat yang betul dengan tempatnya serta alamatkan dengan niat yang positif dan penuh manfaat dan kebaikan untuk diri sendiri dan juga orang lain. Nah, ini kita cakap tadi tu, kita fikir perasaan orang lain, apa kata teguran kita terima kan, kita jadi lebih menerima lah. InsyaAllah. Okey, tapi saya suka ambil apa yang doktor katakan tadi tu. Kita kena ada tahu perbezaan. Kalau tentang diri kita ni bukan obsesi lah. Obsesi pada diri kita ni lebih kita sayang diri kita, kita yakin dengan diri kita. Tapi apa-apa pun, kita kenalah ada garis panduannya. Jangan kita melampau-lampau sampai kita tak pedulikan ataupun tak hiraukan tentang perasaan orang yang ada di sekeliling kita. Betul. Nak kita jadi beri perhatian, tapi orang lain kita tak nak bagi perhatian. Macam mana tu? Macam mana? Sebab kita kena tahu kita hidup di muka bumi ini, kita ada saling kebergantungan antara satu sama lain. InsyaAllah. Okey, dan itu untuk hari ini dan hari esok kita akan bawakan satu topik kesihatan. Sebenarnya ini kalau kita masak aja kita tahu kan, tapi sebenarnya banyak khasiatnya. Nak tahu apa? Kunyit. Saya tahu satu je. Dia boleh bagus ataupun dia boleh membantu dari segi pencernaan. Masalah-masalah sembelit ni elok kita amalkan elemen-elemen kunyit. Okey, yang saya tahu dia bagus juga sebagai ejen antiseptik. Maksudnya dia kalau macam ada luka dan sebagainya kan, kadang-kadang kalau cepat orang tua dahulu sebab tu dah disuruh minum air kunyit dan sebagainya. Tapi tak tahulah betul ataupun tidak, fakta ataupun mitos. Itu yang nak kita kongsikan bersama dengan anda esok di Wanita hari ini. Dan jangan lupa untuk ikuti kami di Sarawak di Carnival Jom Heboh, insya-Allah panjang umur. Kita jumpa di sana. Saya Fiza dan juga rakan-rakan kita yang lain. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi.